masalah. Dia kata cemburu laki-laki dan perempuan. Ni dia nak sembang pasal tajuk ghirah. Ghirah ni maksud dia cemburu, jealousy. Sesungguhnya cemburu itu satu tabiat yang dijadikan Allah bagi laki-laki dan perempuan. Ini dia kata tabiat. Benda ni benda yang born with. Orang putih kata kita beranak mai sifat tu ada dah. Laki-laki sama, perempuan pun sama. Macam orang Arab, tuan-tuan. Orang Arab cemburu. Orang Arab ni, bini mereka ni kalau boleh kira nak kunci dalam lemari tak bagi keluar. Cemburu. Mereka duduk main melancong ni di Pulau Pinang ni. Kalau main season, musim Arab cuti ni, Pulau Pinang tu setengah mereka lah. Kolompo ni mereka ni. Cemburu mereka ni sampai tahap ada satu yang dia ikut kuliah kita ni, dia jadi tour guide, pemandu pelancong di Pulau Pinang. Dia ada dia punya kereta dia, duk bawa pelancong. Dia kata ustaz, dia kata Arab ni teruk betul ya. Dia ni saya kata awak ni jangan duk pukul borong kata Arab teruk. Sebab Nabi kita pun Arab juga. Tak, saya tak ingat kata Nabi ni. Nak abang kata ni pelancong Arab hadumai ni teruk dia kata. Saya kata teruk macam mana? Saya ustaz, saya duk bawa kereta, duk bawa pelancong ni. Biasalah kita bawa kereta, mereka duduk dua belakang, laki bini duduk di belakang, kita bawa kereta, back mirror duk ada tu, kita mesti nak kena tengok sekali-sekala, kita nak kena tengok side mirror, back mirror nak kena tengok. Kita duduk tengok 2-3 kali, dia cekik tenggok saya ustaz. Saya kata siapa cekik? Ni Arab jantan ni, dia kata dia cekik tenggok saya ni. Ni pasal apa? Dia kata saya duduk tengok bini dia. Cemburu. Tuan-tuan pergi rumah kebanyakan orang Arab, dia rumah mereka semua tembok macam penjara. Dia pun penat, dia pun raise up tembok tu sampai standing height. Kalau kita berdiri tu sama tinggi tu tembok tu. Tak nampak balik sana. Pasal apa? Cemburu, dia tak bagi orang tengok bini dia. Tapi dia syok tengok bini orang ni yang masalah dia. Kalau kita pi makan jamuan ke apa, kita pi laki-laki pi perempuan pi, laki-laki makan balik ni, perempuan balik. Jangan ada isteri-isteri kita ni yang perempuan ni, jangan ada pi duk manis mulut semawa tu Arab ni main makan sekali. Dia angkat jubah dia terus dia melawak dengan bini kita ni, kita pun perasaan macam lagu nak. Bini dia punya cemburu tak bagi orang tengok, bini orang dia nak buat lagu bini dia. Ini yang tak boleh dengan dia buat ni. Nampak tak? Pasal apa? Pasal dia bagi tahu di sini. Dia kata cemburu ni satu benda yang Tuhan pasang siaplah dalam diri semua manusia. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Ada. Teruk dengan tak teruk. Yang tu saja. Nah, baik. So dia kata apa? Sesungguhnya cemburu itu satu tabiat yang dijadikan Allah baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Iaitulah cemburu itu sombong yang ada di dalam diri. Cemburu ni dia sejenis sombong. Cemburu tu dia dengan sombong ni dia garis pemisah dia nipis aja. Cemburu dengan sombong. Dia tak bagi orang tengok bini dia apa? Sombong. Cemburu. Dia nak serupa. Yang datang ia daripada panas hati dan benci akan orang lain menyertai haknya. Yang kata cemburu ni apa dia? Dia tak mau share dengan orang. Itu cemburu. Dia kira bini dia eksklusif. Dia saja. Oh dia tak bagi. Kalau bini dia jadi cikgu sekolah, bini ni kata ni abang ni nak kena bawa budak-budak pergi Bendang Man. Ada satu tempat agak duduk buat kursus budak-budak sekolah Bendang Man. Dia kata saya nak kena pergi ni abang ni Sabtu Ahad ni nak kena budak-budak bawa budak-budak pergi Bendang Man apa? Bendang Man ke Bendang Eid, Bendang A ke Bendang Eid ke apakah hang jangan duk pergi. Suruh guru usah cari orang lain pergi. Dia tak bagi bini dia pergi. Pasal apa? Pasal apa tu main macam tu? Cemburu. Cemburu. Ada baiknya, kadang-kadang tak baik. Jadi cemburu ni kena ada, tapi mestilah bertempat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, yang kata cemburu tu apa dia? Dia tak mau share, dia tak mau orang menyertai dia dalam apa-apa. Dia tak mau share dengan orang. Maka tabiat itu ada berlebih dan berkurang di antara seorang dengan seorang. Ada cemburu kuat, ada yang cemburu dia boleh kontrol. Setengahnya ada banyak padanya dan setengahnya ada sikit saja cemburu pada dia. Setengah ni dia rasional sikit. Isteri kata abang ni nak kena bawa budak-budak ni pi Bendang Man. Dia kata siapa lagi pi? Dia counter check. Siapa lagi pi? Cikgu perempuan berapa orang?
Cikgu laki-laki berapa orang? Saya tanya. Okey, kalau perempuan pi ada 2-3 orang, okey tak apa. Kalau hang seorang ya perempuan, hak lain ada habis. Dia kata, suruh cari cikgu laki-laki. Dia ada juga batasan cemburu dia. Nah, begitu. Dan ada yang terus tak ada cemburu pun ada. Dia syok pula bila ada satu majlis dinner, makan malam apa semua, ada dancing, ada tari menari, dan pada masa tu boleh tukar-tukar bini. Bila bini dia orang pakat berebut, pakat nak cup bini dia syok. Dia kata menunjuk, kata bini aku serak, tengok berebut, pakat berebut. Bini aku serak. Dia ni tak ada guna punya orang. Cemburu tak ada langsung ni, dia panggil dalam agama, dia panggil dayus. Kan Nabi kata la yadkhulul jannata dayus. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang laki-laki yang dayus. Dayus tu bahasa Arab. Tidak akan masuk syurga laki-laki yang dayus. Dayus ni maksud dia macam mana? Bini dia ni siapa pun boleh. Dia tak ada cemburu apa. Konon-kononnya itu kehidupan moden bagi dia. Ini dayus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, cemburu pada perempuan itu lekas zahirnya apabila suaminya mempermadukan dia. Ni pula dia kata. Orang perempuan ni dia punya cemburu ni tak boleh sorok apabila laki dia berpoligami. Laki menikah 2, menikah 3, menikah 4 ni memang kacau. Cemburu dia meluak-luak. Dan berlebih zahir cemburu perempuan itu apabila suaminya menyebutkan kebaikan yang ada pada madunya di depan dia. Oh, yang tu dia tak boleh. Malam ni giliang di rumah dia. Laki balik mai tengok tak masak apa. Laki kata dia ni malam ni nak makan apa? Loh, abang nak makan kan, ingat aku abang makan dah. Dia buat akal lagu tu. Laki dia kata ni lah, yang ni aku pergi menikah seorang lagi ni. Laki pula pergi kata lagu tu. Yang ni lah, aku ingat aku pergi menikah seorang lagi, ku hang nak berubah. Hang boleh duk layan aku bagi elok. Anilah hang. Aku pergi menikah lain pun hang duk macam hang juga. Antau aku menikah hal baru, hidup cerita lagu tu pula. Dia bukan nak pergi ambil minyak gas lumuk laki dia dah. Dia lari pergi kedai minyak Shell tu, dia semok minyak kat laki dia, dia cucuh bagi mampu bang. Dia kata dia ni tak guna punya orang, dia kata. Dah hang pergi menikah doang, mai duk balik duk condemn aku pula, duk kata sana bak. Jadi lagi kacau. Dia abang apa di sini? Cemburu bagi orang perempuan ni menjadi-jadi apabila suami kahwin lebih pada seorang. Saya abang ya boleh, saya bini seorang saja. Kan? Kawah bini 2-3 ni dengar dia gigit jari ya. Ustaz sembang boleh, hang tak tahu. Maka jika suami itu dia kata tersebutkan baik isteri yang lain daripadanya di hadapannya, maka keluarlah cemburunya itu dengan mengeluarkan beberapa perkataan yang keras. Bila mai puji bini no depan dia, dan mulut dia keluar, dia bagi laki dia cukup-cukup. Dia kata, abang, kalau kata bagus sangat, duduk balik main rumah saya kan, pergi belah, pergi duduk rumah dia. Ui, dia cakap lagu tu. Kita dengar-dengar, lama awak dia pergi. Akhirnya, tidur di masjid kita ni. Kan? Begitu. Terkadang mau datang sakit hati oleh pedih cakap isteri itu. Kadang-kadang dia main pedih. Dia bagi dekat kita tu kira kau-kau. Orang lah kata. Dia bagi kita rapat, ranak dia bagi. Nampak? Maka hendaklah laki-laki itu seperti yang dikhabarkan dia dalam masalah yang akan datang ini. Itu yang kata agama ni, yang kata Islam ni. Sampai kalau jadi lagu tu nak buat lagu mana pun Islam bang. Kalau balik-balik bini angkat M16 tembak pang kena. Kita ni patut mau buat macam mana? Islam abang. Cuba tengok. Masalah dia kata cemburu isteri itu bagaimana memperbuatnya, bagaimana nak menangani masalah isteri yang cemburu ni, yang hot tempered ni, yang cepat marah ni, macam mana nak buat dia kata. Adakah diajak dengan pukul ataupun dengan apa? Dia kata, adakah bini bila angkat suara ya, suara kita lagi deras pada dia. Dia baru duk kata abang, kalau abang duk nak puji rumah sana, terus ada balik mai. Abang terus pergi balik sana, terus ada peduli kat kami di sini. Biar dia kata lagu tu, kita pun buat keluar volume hak paling tinggi punya. Shut up you, bunyi suara. Allahu Akbar. Dia dengar tu masuk bilik, kunci pintu duk teriak hui dalam bilik. Kata aku tak suka marah. Aku ni incredible hang.
Don't make me angry. You don't like me. You won't like me if I'm angry, kata. Ni Incredible Hulk ni. Aku kata dah aku tak suka marah orang. Tapi kalau hang duk buat bagi aku marah, kalau aku marah hang nanti tak syok dengan aku. Duk bercakap di luar ni, kawan duduk teriak dalam bilik. Adakah itu cara dia? Ini yang agama nak abang ni. Jawab dia kata adalah seperti yang dinakalkan daripada perbuatan Nabi SAW ke atas isteri-isterinya yang cemburu itu. Tiadalah Nabi SAW ajak isteri-isteri dia dengan marah ataupun dengan keras cakap. Nabi dia tak macam tu. Kalau nampak isteri ni nampak macam Nabi tak jawab balik dengan suara derai, tak jawab balik dengan tunjuk kuasa, Nabi tak macam tu, dia kata. Ataupun apatah lagi dengan pukul dan bedal. Dia kata bahkan Nabi SAW tak pernah pukul isteri dia. Yang kata Nabi ni tak pernah pukul bini dia, tak pernah jentik pun telinga bini dia. Cara Nabi kontrol isteri ni bukan dengan cara macam tu, dia kata. Bahkan Nabi diam sahaja, dia kata. Nabi lawan balik dengan apa? Diam. Ni lagu duk main histeria kaya, tengok start motor keluar pi dah. Tunggulah sekali lagi call mai macam mana. Call lah biar terus angkat. Call lagi, terus angkat lagi. Dia hantar SMS, dia kata abang, sorry ya tadi emotional sikit. Tolong jawab SMS ni. Terus saya jawab lagi. Tadi dia hantar lagi, abang, sudahlah janganlah marah, saya dah mengaku salah apa semua. Hantar gambar senyum dia kata. Zaman lah ni dengan telefon lah ni. Hantar gambar senyum pipi merah tu, hantar pergi kat dia. Dia tengok-tengok dia pun senyum sama. Tengah jam lagi balik kan? Itu cara lebih harmoni, dia kata. Itu cara lebih harmoni daripada kita pergi lawan dia, pergi buang karan aja. Pergi buang karan lah, karan mahal. Pergi buang karan buat apa? Maka atas seorang itu apakala telah tersebutkan hal ahwal kebaikan satu isteri di hadapannya ataupun isteri yang lain dan marah isteri itu, maka janganlah pula marah dan ajar adab akan dia dengan perkataan pedih, apatah lagi pukul godam. Dia kata jangan cakap balik pun tak usah, apatah lagi piduk pukul dia tak usah. Kita orang lelaki-lelaki pukul orang perempuan ni leceh, tuan-tuan. Jangan buat kerja macam tu, menjatuhkan maruah kita sebagai orang lelaki-lelaki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan dia kata diam dahulu sehinggalah hilang marah ataupun cemburunya itu dengan sendirinya. Kemudian bolehlah pula dilembutkan hatinya dengan perkataan yang halus dan tutur kata yang manis-manis. Bila dia punya marah semua dah hilang dah apa, masa itulah baru kita nak pergi bercakap apa pun kat dia, bercakap bagi elok. Kata ke dia, hang jangan marah abang. Abang bukan apa, abang cerita tu betul tak betul? Cakap cara rasional dengan dia. Sorak tak mau angkat. Tak, yang abang kata tadi betul tak betul? Hang jangan marah ni. Kita cakap pergi elok, kata dia. Hang tak jaga makan minum abang. Betul tak betul? Temunyi-munyi. Tak. Betul tak betul? Hang tak jaga makan minum abang, kata. Betul munyi pun. Hang bayangkan, hang tak jaga. Abang balik pergi rumah sana. Hang tahu. Sekali abang cerita, hang marah pula. Hang tak patut hang lawan dia. Kalau dia boleh jaga abang, hang kena jaga lebih pada tu. Hang lagi kenal abang. Kita dah menikah apa lama? Amboi macam ada pengalaman cara cakap tu. Cara cakap tu. Tapi tak ada pengalaman, tak ada. Amboi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan bila tadi masa tengah marah tu sahabat apa? Abang apa pun tak masuk. Tunggu. Dia dah okey. Cakap balik elok. Bagi dia rasional. Bagi dia buka fikiran dia. Dia pun dengar. Dia kata, dia ni pergi ambil diploma kaunseling tang mana. Dia kata, pandai pula dia bercakap lah ni. Sejak menikah dua ni. Dia kata. Nampak? Baik. Seperti dikatakan padanya, betapalah tidak aku sebutkan hal ahwal isteri sana. Dan segala tabiat yang maneh-maneh. Kerana aku telah diberi Allah kasih kepadamu. Bukankah dengan sebab budi bicaramu yang maneh dan yang baik, maka demikian jugalah aku dengan dia, isteri sana nu, telah diberi Allah kasih aku akan dia dengan sebab budinya. Dia kata, aku ni, dia kata aku tak suka marah. Bukan dengan hang. Rumah sana pun serupa, aku tak suka marah. Cuma beza dia, rumah sana tak pernah marah aku. Hang yang duk marah aku. Kata.
Dia kata 2 biji lah kena ni. Dia kata, kan? Tapi betul tak betul abang kata? Tanya lagi, betul tak betul abang kata? Dia pun betul 2 kali dah betul. Kan? Ajar dia bincang benda-benda macam ni. Maka kasih aku kepadamu itu dan kepadanya tidak aku terbuangkan lagi. Dia kata, aku hang punya kebaikan aku tak boleh lupa, sana pun ada kebaikan dia yang aku tak boleh lupa. Hampa ni tak usah buat macam ni lah, hampa jadi kawan aku pun senang, kata. Boleh dia pun nak jadi kawan. Itu nak kena pergi ambil tentang mana lah, dia kata jeneri ke mana ke, pergi cari, kan? Yang boleh bagi naik kereta duduk belakang 2 orang, boleh duduk melawak, boleh duduk satu rumah, kongsi beranda. Kampung saya ada seorang haji, Allah yarham, meninggal dah. Asal orang belah Tualang Kedah ni. Tu kata tu Tualang ni dia bukan takat manisan madu lebah saja. Dia ada madu lain lagi. Tualang. 2 isteri, rumah dia belah 2. Daripada nu hujung dapur nu pancong apa semua dia potong 2 beranda aja boleh kongsi. Wih, kita pergi rumah dia tak cakap banyak. Haji ni Allah yarham meninggal dah. Tak cakap banyak. Anak-anak semua bagus-bagus pergi mengaji Madinah, pergi mengaji apa anak-anak ni. Anak bini ni pun sama, anak bini pun. Tak ada nampak beza. Tak tahu kata isteri 1, isteri 2 ni tak tahu. Duk ingat. Tanya dia kata, Haji ada. Gelak dia bangkit pergi gitu ya. Tak ada kita nak habis soalan. Haji ada senyum dia bangkit pergi. Kedekut ilmu. Tak mahu nak bagi ke orang. Kan? Tapi nak abang kata, ada orang macam tu. Mesti ada satu kebaikan pada dia. Allah bantu harmonikan rumah tangga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana ia pemberian Tuhan, tidaklah aku tertolakkan daripadanya. Pergi habang kat bini elok-elok. Aku yang pergi menikah seorang lagi ni pun Tuhan bagi kat aku. Tapi cakap lagu tu kan. Bini kata apa dia abang? Ulang sekali lagi. Kata apa? Dia kata gitu, dah. Cakap balik pula. Abang kata yang aku pergi menikah seorang lagi ni pun Tuhan bagi. Jodoh Tuhan bagi kat aku. Bini tua dengar apa dia abang? Apa dia? Tak ubah dengar apa dia? Apa dia? Dah, tak apa. Tapi betul-betul jodoh kata jodoh yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Cara tu aja yang kita buat bagi di kelang kabut, benda tu jodoh. Tapi cara buat tu dia jadi kerosot habis semua. Baik. Dia kata kasih Nabi kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha tidak ada bandingnya. Ni dia nak abang, Nabi sayang Khadijah ni tak ada galang ganti. Dengan dalil sepotong hadis yang di atas tadi, sehingga tidaklah Nabi SAW itu berkahwin dengan mana-mana orang lain selama Khadijah ada hidup bersama Nabi SAW. Lagi hidup Khadijah ni, lagi Khadijah ada, Nabi tak kahwin dengan siapa pun, dia kata. Maka betapalah pula Nabi tidak kasih akan Khadijah itu, kerana dialah isteri yang pertama, ibu kepada sekalian anaknya. Itu dia. Macam mana Nabi nak lupa dia? Itu isteri pertama Nabi. Bahkan anak Nabi semua sekali dilahirkan oleh Khadijah. Isteri lain ramai-ramai ni tak ada anak ke? Tak ada. Allah tidak anugerahkan anak. Allah Subhanahu wa taala bagi anak kepada Nabi dengan Khadijah sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan lain daripada semua isterinya tiada beranak. Yang beranak ni cuma Khadijah sahaja. Dan pula Khadijah itu sangat besar budinya kepada Nabi SAW. Dialah yang menolong mengembangkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dengan dirinya dan dengan hartanya. Itu dia. Dia orang kaya kan. Kita baca cerita sirah Nabi. Dia orang kaya. Dia yang menjadi funder. Orang putih kata. Funder ni maksud orang yang duk bagi duit untuk dakwah Nabi SAW. Tuan-tuan, nak buat kerja Islam ni bukanlah daripada zaman Nabi dulu tak ada duit susah. Daripada zaman Nabi dulu, Nabi SAW pun nak kembang Islam, nak duit juga. Kalau tidak Nabi SAW tak bangkit berdiri di depan tentera sewaktu duk bersiap sedia nak pergi perang Khandak. Nabi bangkit berdiri, Nabi tanya ni, tentera ada depan ni, Nabi tanya, siapa di kalangan hampa semua yang sanggup infak, yang sanggup bagi sikit duit untuk kita guna untuk nak menyiapkan keperluan nak pergi perang esok. Semua pekat
Tak ada duit. Bukan tak mau bagi, tak ada duit nak bagi. Susah Islam masa tu. Osman bin Affan bangkit. Osman bin Affan kata mau apa, banyak mana. Sebab dia orang kaya. Dia bukan kaya kerana jadi khalifah solat duit dah. Zaman Nabi duk ada tu dia khalifah apa? Dia bukan dia hanya sahabat Nabi saja. Tetapi dia kaya dah masa tu. Nabi sebut aja nak apa, dia tanya nak apa, nak banyak mana. Dia bagi semua keperluan untuk turun dalam perang Khandaq, dia yang sediakan. Apabila orang mai pemberontak mai kepung rumah dia masa dia jadi khalifah, dia nak bunuh dia, dia sebut benda ni. Hampa lupa ke dia kata, bila Nabi minta supaya siapa-siapa yang ada ni bagi duit untuk tujuan keperluan perang Khandaq. Hampa ingat tak siapa yang bangkit bagi duit? Aku, dia kata. Pasal apa yang hari ini hampa tohmah aku, hampa tuduh aku, hampa cercah aku, hampa fitnah aku, hampa kata aku ni duit yang ada kat aku ni duit haram, duit yang diambil dengan menggunakan kedudukan aku sebagai khalifah, dia kata. Qalu na'am, jawab puak pemberontak ni, ya kami mengaku memang hang berkorban banyak untuk Islam, tapi hari ni kami tak balik melainkan setelah bunuh hang. Ni Osman bin Affan radhiyallahu an. Di sebalik Osman ni siapa dia yang lagi awal berkorban untuk Islam? Khadijah radhiyallahu anha. Apa saja keperluan Nabi untuk Islam, dia bawa keluar duit dia tanpa dia fikir dia akan jadi rugi, dia akan jadi miskin. Macam tu punya jasa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan Nabi nak lupa dia? Jadi kalau sekiranya Aisyah nak cemburu kepada Khadijah, tak boleh. Pasal apa? Pasal siapa pun tak boleh ganti Khadijah radhiyallahu anha dari segi kasih sayang dia, dari segi pengorbanan dia, dari segi korban harta dia, dari segi segala-galanya. Dia yang banyak berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan dibawa oleh Siti Khadijah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pak saudaranya yang sebesar-besar ulama pada zaman itu. Untuk ingat balik, siapa dia ni? Waraqah bin Naufal. Dia satu orang yang alim. Dia orang Quraisy, orang alim daripada kalangan Quraisy. Asal-asal sembah asnam, asal-asal dia sembah tokong, sembah berhala. Sampai satu masa dia orang bijak, dia orang cerdik. Zaman tu Waraqah bin Naufal terkenal sebagai pendeta, orang cerdik. Zaman orang tak baca, orang tak mengaji, orang tak erti apa, zaman tu dia dah menguasai bukan sahaja bahasa Arab, bahkan bahasa Ibrani. Waraqah bin Naufal sepupu Khadijah ni, dia boleh translate kitab daripada bahasa Ibrani kepada bahasa Arab. Dia boleh translate. Apabila Nabi SAW didatangi oleh Jibril, Nabi ketak, Nabi balik ke rumah mengadu dekat Khadijah, aku tadi didatangi oleh satu apa aku tak tahu. Khadijah kata tak apa. Khadijah tenangkan dia. Bila dah Nabi dah okey dah, Khadijah kata jom Muhammad pergi jumpa sepupu aku. Siapa dia? Waraqah bin Naufal. Pada masa tu dia tua dah, mata pun tak apa nampak dah. Cerita dalam hadisnya begitu. Bila sampai Waraqah bin Naufal tanya, apa pasal Muhammad? Apa yang kamu jumpa? Dia cerita, aku tadi duduk beruzlah di dalam, tiba-tiba mai macam ni, peluk aku, kata iqra, aku kata ma ana biqari. Dia kata iqra, aku kata ma ana biqari. Lalu dia baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waraqah dengar. Waraqah kata zalikan namus. Waraqah kata itulah namus, iaitu malaikat Jibril yang telah turun kepada Musa alaihissalam sebelum ni. Waraqah bin Naufal terus pegang Nabi. Dia kata, Muhammad, engkaulah Nabi yang disebut di dalam kitab. Apabila engkau diisytiharkan sebagai Nabi, aku nak jadi orang mula sekali beriman dengan engkau. Pada hari engkau dihalau oleh kaum engkau keluar daripada Mekah ni, aku akan mempertahankan engkau kalau aku ada umur, dia kata. Tak lama lepas itu dia pun mati. Orang tahu siapa dia Waraqah bin Naufal ni, orang tahu. Satu hari orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana Waraqah? Bagaimana dengan Waraqah bin Naufal? Maksudnya apa? Dia ni masuk syurga ke neraka? Nabi jawab balik apa? Nabi kata, aku bermimpi Waraqah mendatangi aku dengan berpakaian putih. Dia di syurga, Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa yang bawa Nabi pergi jumpa Waraqah?
Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pula Siti Khadijah itulah awal mula-mula perempuan yang percayakan kerasulan suaminya itu. Bila Nabi dilantik menjadi Nabi, Khadijah daripada kalangan orang perempuan, Khadijah orang yang pertama sekali angkat tangan masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah orang yang menjadi tempat berlindung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat bertahan diri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala marah segala musuh daripada bangsanya sendiri, iaitu bangsa Quraisy. Bila Nabi sedih tuan-tuan, kita ni pun duk jadi guru agama, ustaz, duk bercakap agama sana sini dan sebagainya, tiba-tiba ditohmah dengan tohmahan yang bukan-bukan, tohmahan yang langsung tak betul. Kalau orang tohmah kita rasa macam mana tuan-tuan? Nak cerita tak tahu, diri yang menanggung, isteri saja yang tahu. Frustrated, kalau nak kira kecewa, tak tahan dengan tohmah dan sebagainya, tinggal dah kerja dakwah ni. Mula otak dia fikir, kalau aku tak buat kerja dakwah ni pun aku dah ada gaji bagus dah, bini dah ada gaji bagus dah, takkan nak makan minum anak pina satu keluarga lebih pada cukup dah. Dia pergi buat kerja ni yang kemudiannya bukan dapat terima kasih, dapat caci maki, dapat hamun, dapat tahmahan, kena fitnah, siapa suruh? Dah mula dah dia fikir macam tu. Kalau tara kita hari ni duk kena macam tu pun dah rasa satu macam. Tuan-tuan, Nabi SAW duk sujud semayang, mereka pergi bubuh perut unta busuk 3 hari, mereka bubuh atas belakang Nabi. Kita hari ni duk motor, tengok ada bangkai anjing, bangkai apa mati tepi jalan, tahan apa tak menyawa ni, kona jauh-jauh tu, tak boleh tahan bau busuk bangkai 2 hari 3 hari ni. Nabi SAW perut unta 3 hari tu, dia sujud semayang, dia pergi lungguk atas tengkok dia. Sehinggalah Fatimah anak Nabi SAW, orang pergi habang kat dia, dia kata Fatimah, orang buat kat Pak Hang macam ni. Fatimah keluar mai, dia budak-budak hari masa tu, dia keluar mai, dia pergi pegang dengan tangan dia, buang hak busuk-busuk ni daripada belakang bapak dia, menangis dia. Itu benda, itu laluan yang telah dilalui oleh Nabi SAW. Sebab tuan-tuan, bila kita ada rezeki, kita sampai di Mekah, sampai di Madinah, sampai di depan makam Nabi SAW, benda ni kena duk ingat dalam hati kita. Macam mana punya pengorbanan dia buat, bukan dapat gaji apa pun, semata-mata kerana nak buat Islam mai ke kita pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana Nabi nak lupa kepada Khadijah yang mempertahankan dia di ketika dia kena macam-macam daripada kafir Quraisy pada masa itu, sehinggalah sampai pada akhir hayatnya Khadijah tolong mengembangkan Islam bersama dengan Nabi SAW. Maka dengan segala hal yang demikian itu, betapalah Nabi SAW tidak banyak mengenang akan Siti Khadijah itu. Macam mana Nabi nak lupa orang yang macam tu punya jasa kepada dia? Nabi kalau dia sembelih kambing, bila dia sembelih kambing, dia antara benda yang dia ingat ni apa dia? Pergi cari siapa dia kawan Khadijah dulu. Pergi cari siapa dia kawan Khadijah. Bagi kambing yang sembelih ni, bahagi-bahagikan kepada kawan-kawan Khadijah. Ingat Nabi SAW sampai macam tu sekali. Macam kita hari ni lah, kita jadi orang tua kan, anak menantu cucu balik, dalam ramai-ramai anak menantu cucu ni, benda perasaan ni tak boleh nak buat tuan-tuan. Hati dan perasaan ni satu benda yang tak, kadang kita sendiri tak faham. Anak ada 4 orang, anak ada 5 orang, ada seorang tu kita lebih sikit, sayang lebih sikit, apa-apa pun ingat kat dia dulu, ingat kat dia, ingat kat anak dia, cucu kita. Cucu ada, hak lain ni, cucu lain ada, tapi musim muatan, kek buah muatan, kupas semua buah dalam besen, buah dalam peti air elok-elok. Duk tunggu ni cucu hak sayang ni, cucu yang menjadi anak kepada anak yang kita sayang ni. Kupas muatan semua buah dalam peti air, duk tunggu cucu tu balik, cucu lain balik dulu. Kan? Cucu hak balik ni pula hak jemuan sikit. Bukan benci, tak benci, cuma kurang sikit. Nuh kita lebih sikit. Pasal apa? Pasal pak kepada cucu ni, anak kita lah, pandai ambil hati kita. Bila mai hari ulang tahun, birthday kelahiran kita, dia akan jadi anak yang pertama. 12 seminit
dan 12 minit SMS dia masuk dulu. Ayah, selamat hari lahir. Ni dalam pada 5 orang ni. Ada hak pagi esok pergi 7 orang tak. Ada hak lupa sampai esok lusa dah. Baru teringat, baru telefon, ayah, Allah mak minta maaf lah, sibuk nama ayah punya birthday lepas 2 hari dah. Sorry ayah, sorry. Sorry mori, kita kata kadang. Bukan sekali, bukan 2 kali. Dia ni selalu pun dia tak pernah ingat hari lahir kita. Bukanlah benda tu disuruh oleh agama apa dah. Cumanya apa? Sayang dia kat kita tu. Kita nak hukum macam mana? Inilah di antara benda-benda yang kita boleh hukum. Jadi balik cerita Muktan tadi. Dah kupas buah dalam besen, buah dalam peti air apa semua bagi elok, duk tunggu cucu hak anak ni balik hak lain. Balik jemuan ni mai buka peti, oi Muktan tu, Allah terima kasih tu. Terima kasih aku bukan kupas kang. Oh keluar besen mai, oi tok kupas Muktan, oi tok kupas Muktan. Dia ni duk tengok tok ni pun dia jadi tu macam lah. Dia kata tak bagi, tak pernah sabar sangat. Ambil pinggan lain, buh dalam 4-5 biji, hak lain taruh cucu seorang lagi tu. Jadi mak pak kepada cucu jemuan ni, bila tengok lagu tu sentak. Mak dengan ayah ni bukan suka sangat kita balik, apa pun anak abang juga, apa-apa pun anak abang juga. Kita ni jom balik macam mana? Benda kecil tu kadang-kadang dalam kehidupan ni dia jadi pasal. Dia tak fikir pasal apa yang orang korang sayang kat dia, dia tak fikir. Kalau dia fikir, dia cari tempat-tempat pasal apa yang aku ni jadi, dia perbaik tempat tu, dia boleh menduduki. Kalau tak duduk Johan pun kira Johan yang kedua. Dia tak panggil naib Johan, dia panggil Johan yang kedua. Pasal markah sama. Kan? Orang ni selalu dulu tu, dia tak cari silap dia, dia duk nampak orang punya silap. Nampak? Ini yang dia nak bagi tahu. Nabi SAW bukan tak sayang kepada isteri lain, tapi tak boleh lawan Khadijah. Pasal apa? Pasal Khadijah telah membuktikan pengorbanan dia, kasih sayang dia kepada Nabi tak berbelah bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Aisyah, dia kata apa? Nabi SAW kalau sembelih kambing, apa pun Nabi akan tanya dulu, mana dia kawan-kawan Khadijah? Maka Nabi pun menghadiahkan daging-daging kibas itu kepada mereka itu dahulu. Khadijah tak ada, ini kawan Khadijah. Masa Khadijah ada dulu, mereka inilah yang duk menggembirakan Khadijah. Khadijah dah tak ada, aku akan pastikan hampa gembira. Pasal hampa gembirakan isteri aku yang aku sayang dulu. Nabi dia macam tu. Dia satu orang yang sangat ingat jasa, budi dan kebaikan yang orang buat dekat dia. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi gharib, lagi sahih. Wallahu a'lam.